Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So, hari ni saya cuba nak bercerita pasal investment pula, pelaburan. So, asyik menyanyi dan main gitar kan. So, hari ni maybe lepas ni saya akan menyanyi. Tapi hari ni saya nak cerita pasal pelaburan. So, ramai orang cakap pelaburan ni lah, banyak jenis pelaburan, ASB, mutual fund, public fund, public mutual and what not, rumah, tanah, emas and what not. So hari ni actually saya dah mengalami semua. Saya dah cubalah main saham, masuk public fund, ASB, sebuah jenis pelaburan. So hari ni based on, actually saya nak sharing. So after umur pun dah lanjut ni kan, so banyak pengalaman. So saya nak cuba sharing untuk pengajaran ataupun panduan untuk orang-orang yang nak start melabur lah, investment. Okay, nombor satu yang kita kena perlu start melabur is number one, rumah. So yang muda-muda ni lah kan, yang dah berumur ataupun dah tua tu pun boleh start lagi. So kena beli rumah. So okay, semua orang tahu beli rumah ni memang a very good investment. Salah satunya kita ada boleh menjanakan cash flow. So cash flow ni amat-amat penting. Sekarang ni zaman-zaman pandemik COVID-19 ni pun kata cash is king kan. So kita ada banyak cash ataupun we have cash flow. So teknik sebenarnya teknik beli rumah ni dia panggil step up punya teknik. Kita beli rumah daripada harga rumah yang paling murah. Contohnya kita beli rumah apartment ataupun flat yang murah-murah lah. So and then the second step tu, after rumah tu dah ada harga, so kita jual. Maybe kita beli yang mahal, apartment yang mahal sikit. And then beli, tunggu maybe 5 to 7 years, harga dah naik, kita beli kondo pula. So seterusnya. And then beli rumah teres, and then banglo. That one dia panggil step up punya teknik lah. Sebab harga rumah ni dia tak turun. Dia akan, walaupun dia tak naik banyak, dia still tak akan turun lah. Compare tu kalau kita beli rumah, compare kalau kita beli kereta, keluar dari kedai je dah akan susut nilai 5k kan. So okay, pengalaman saya beli rumah, pengalaman saya sendiri beli rumah di Puchong. Rumah yang saya yang pertama di Puchong, masa tu I think 14 years ago. Saya beli 175k harga rumah tu lah. Rumah teres 2 tingkat, 20 darab 70, very simple. Ada 4 bilik, rumah tengah-tengah. So sekarang saya check lah dekat market, dah half million, 500k lah. Rumah simple lah, rumah intermediate 20-70, 4 bilik kan. So proven lah beli rumah ni is very good investment. Macam saya cakap tadi, teknik step up untuk kita, mana dia kita beli, kita akan step up, dia tak akan turun, dia akan maintain kat situ lah. Macam naik tangga lah kan. So okay, nombor 2 investment, very good investment ni yang low risk dan proven lah, beli tanah.
So tanah is very good investment. uh, Okay, pengalaman lah, saya cerita pengalaman lah, senang nak kita relate. Okay, nombor satunya ada kawan saya lah, kawan baik. Dia dia ni pun berhenti kerja. So very difficult on dia punya kerja. So dia ambil keputusan berhenti kerja. Dan dia beli tanah. So yang dia beli tanah ni amat pelik sikit. Dia beli tanah tepi sungai. Maksudnya area Semenyih tu lah dia kurang tu. So dia beli tanah area sungai. Kan pelik jugalah kan. Selalunya orang beli rumah ni, beli tanah ni dekat tepi rumah orang, ataupun yang kawasan yang dah develop, ada jalan semua lah kan. So senang nak akses. So dia ni beli tanah dekat sungai kan. So pelik jugalah dia beli sangat kat sungai. Tapi dia sebenarnya bukan bodoh. Dia sebenarnya lagi cerdik. Rupanya tanah yang dia beli tu tanah berpasir lah. Tanah yang tepi sungai tu selalunya tanah sungai ada pasir kan. So tanah berpasir, banyak pasir lah. So rupanya pasir dia dah pergi reki semua ada. Tanah pasir tu pasir yang berkualiti, sangat berkualiti, memang grade AAA lah kan. So grade pasir ni memang berkualiti tinggi. Memang ramai kontraktor ataupun developer rumah ni nak pasir tu. So dia jual pasir tu memang dengan harga mahal lah. So after a while dia pulang alih lah. Dia semuanya hantar kat KL, dia sewa lori. So dia kaut pasir tu hantar ke KL kan. So nasib baik dekat lah, sebenarnya KL tak jauh sangat. So dia dapat untung jual pasir saja kan. I think dia dah kaya raya lah kot, jual pasir. Tapi itu just CP-CP je, investment pasal tanah. Mana yang paling tepat kalau kena invest tanah ni, okay, satu contoh lagi, saya punya saudara mara di Kelantan. Saya orang Negeri Sembilan, tapi saya punya wife orang Kelantan. So dia punya abang ipar itulah. So dia ni dia beli tanah, dia suka beli tanah. Lepas tu dia pecah lot. Dia beli tanah lebih kurang ialah 5 hektar, 10 hektar ataupun kecil-kecil lagi. So dia pecah lot lah. Contohnya kalau macam 5 hektar tu dia pecah 10 lot untuk buat banglo lot kan. So yang tu pun is a very good technique untuk kita buat duit on tanah lah. Very very good investment on pelaburan tanah. Okay, nombor 3. Okay, nombor 3 ni very interesting, very good investment. Okay, yang dua tadi kita memerlukan modal yang besar untuk kita beli tanah, beli rumah. Modal besar kan, dengan upfront 10%. Kalau beli rumah tu, kalau tanah pun sama juga. Kena ada, kalau tanah tu orang kampung dia nak cash kan. So kena ada cash lah untuk kita beli terus. Zaman sekarang ni semua orang nak cash. So the third entity ni, bila saya baca sebenarnya saya suka baca buku jutawan hartanah ataupun jutawan, semua kenal kot, Azizi Ali kan. So I beli satu buku ni, macam nak jadi berjaya lah kan on investment. So saya buku tu tebal lah, tebal lah kan. Baca. Dia cerita lah pasal public fund, ASB, macam-macam. Tuan sejak tanah, rumah pun ada. So last kali dia punya calculation dia simple je, emas. So emas is a very good investment dulu, sekarang dan selama-lamanya lah. Because emas ni pun dah disebut antara benda-benda ataupun jenis-jenis
Ni yang di sebelah aku is emas kan. So emas ni very good investment. Satu, kenapa? Saya pun dah start investment entity yang ketiga ni on emas. Satu, kita tak memerlukan modal yang besar. So kita boleh start small kan. Tak memerlukan modal yang besar. Orang kampung pun boleh beli emas. Okey, contohnya dulu anak saya yang sulung, pun sekarang dah grade lah. Dia ambil law, dah grade. So umur dia dah 25 tahun. Masa dia lahir tu, dia punya nenek dia dah beli dia kan gelang lah, gelang besar ni ya, gelang baby kan. So gelang tu saya ingat lagi lah, dia beli satu pair ataupun kiri kanan tu RM500 dah. Bola besar ni. Tapi gelang tu padu lah, tumpat dah kan. So sekarang ni saya tanya wife saya berapa harga ni kan. Dia kata 5k. 5k kan, daripada 500 jadi 5k berapa. So dia punya kenaikan tu kita kira lah kan. Tu kita memerlukan hanya modal yang kecil. And then satu lagi, dia boleh senang dicairkan lah. Contohnya kalau macam sekarang ni contohnya kita dah ada emas, gelang emas ke cincin emas, so kita boleh cairkan, kita boleh jual dan dapat cash. And then kita boleh gadai lagi. Teknik yang amat saya kagum lah, emas ni kita boleh gadai ataupun kita pergi Arahno, so kita boleh dapat cash. Contohnya nak beli lah, contohnya kita ada rumah, kita nak buat renovate rumah ke, dapur rumah ke. So bila kita boleh gadaikan gelang tu, so kita dapat cash. And then kita buat dapur rumah kan. So contohnya dah ada duit balik, kita boleh tebus balik emas tu. So sekarang ni pun actually saya pun dealer public gold. So sekarang ni kita boleh start invest emas dengan serendah RM100. So public gold ni is very good. Dia is a very good business model lah. Saya dah cari nak berjinak-jinak dengan bisnes ni, nak cari apa bisnes yang saya nak buat online ni. So cari saya dapat PG lah, public gold ni. So kita boleh very good model. Contohnya kita nak beli emas pun mahal sekarang ni. Yang kata gelang 500 tu tak dapat dah 500 kan, dah 5,000. So macam mana kita nak start small? Mana dia ada satu program panggil GAP, Gold Accumulation Program. Mana kita boleh start invest 100, kita saving 100. After dah dapat contohnya harga cincin lah lebih kurang 800 lah. Dah cakap 800 tu, kita boleh decide untuk ambil physical emas cincin tu dekat dia punya branch ke ataupun pos lah. So dia punya conclusion dia tu 3. First kali, rumah, kena beli rumah kan, nak duduk. And then 2, tanah, very good investment. And then last kali, entity yang terakhir lah, yang very good dan saya teruja, is emas. So semua kena start dah saving emas. Sebab dia, satu, dia tak susut nilai, tak ada. And then dia senang nak cairkan, dan dia akan last forever. Dia tak akan punah. So dia akan maintain dalam kita punya pegangan. Alright. So jangan lupa subscribe my YouTube channel, and click like, and please share dekat kawan-kawan. This one is knowledge sharing is caring, is based on my experience after dah duduk dekat dunia ni lama lah. So it's a very good guidance lah for you all. Thank you very much. Bye bye. Thank you.